Okay, thank you very much. Sekarang serahkan pada ahli panel untuk respon. Mula dengan Faizal. Okey, terima kasih pada Kak Rohana dan Madam Marina, Syafiq, Chin, dan Muhtar and Syama. This is the last round punya lah. But kita belum berakhir. Seperti mana yang disebut oleh Edmund tadi, kita ada banyak kes, mungkin sampai 100 masalah. Dan kita mungkin daripada 100 ataupun 1000 masalah tu, kita mungkin hanya boleh pilih satu, cukup untuk kita pilih satu sahaja yang mudah untuk kita bawa ke mahkamah, yang mudah untuk diterima oleh hakim dan buat keputusan sebelah kita, menyebelahi kita. Jadi di situ mungkin kita dah dapat antara yang jelas tadi tu, yang masalah takolej tadi tu dia jelas disebut. Dan jangan bila berlaku satu kes saja yang naik, masalah yang lain-lain jangan kecil hati, sebab dengan satu kes ni itu senjata terbaik untuk kita. Okey, yang tu yang pertama. Jadi tolong sahabat semua, saya cacat. Tu saya buat betul-betul sebab saya cacat. Saya tahu masalah orang cacat ni. Saya ambil undang-undang dulu pun memang saya kata saya ambil undang-undang sebab saya nak masalah saya selesai. Okey. Jadi kita akan pilih Edmund dan Srinyu akan kita cari jalan terbaik. Yang mana kes yang quite clear, mana mahkamah boleh terima terus, tak ada pertikaian. Kalau hakim tengok pun dia rasa simpati ke apa-apa, keputusan terus boleh memihak sebelah kita. Itu akan macam saya sebut jadi senjata terbaik untuk kita buat advokasi. Advokasi memang bukan satu benda yang mudah. Dan sebab saya dah terlibat dengan banyak pasal masalah bersih pun saya terlibat, keganasan polis saya terlibat, dan sekarang memang saya full time untuk OKU. Kita banyak belajar daripada gerakan-gerakan masa yang lalu. Advokasi memang satu perkara yang mudah. Di situ kebersamaan sahabat-sahabat semua amat saya perlukan. Yang pertama. Yang kedua, Kak Rohana sebut pasal majlis kebangsaan OKU. Panel-panel lain tak apa, ini bahagian untuk advokasi kita. Majlis kebangsaan OKU, dia ahli-ahli dia betul, dia ada 19 orang, 9 daripada kementerian-kementerian, 10 orang daripada wakil-wakil OKU, dan ahli majlis ni dilantik pada 2010 hari itu, dan dia tamat pada bulan Mac tahun 2012, dan dia sambung extend sampai bulan Ogos 2012, dan dia akan buat pelantikan baru. Okey. Jadi apa yang saya nak sebut, majlis OKU ni ikut akta, dia banyak kuasa dia. Tetapi di situ kita terpaksa akui apa yang disebut oleh Edmund tadi. Sometimes, kadang-kadang the violation of the rights di pihak kerajaan tu sentiasa berlaku. Kerajaan bila benda tu tak ada political will, tak apa, geng-geng ni cacat, tak apa. Itu yang kita biasa alami. Ni budak cacat ni tak apa, undi pun tak banyak ni. That's reality tu. Felda 113,000 orang je, berbanding dengan OKU yang berdaftar 356,000. Kalau ikut jangkaan terkini 15%, 4.2 juta. Seorang OKU dia akan ada anak, keluarga, ibu bapa dia, berapa ramai pengundi di situ. Situ peranan kita dalam participation, penyertaan kita di dalam sistem demokrasi. Itu yang Edmund sebut blackmail pilihan raya ni. Okey? Jadi di situlah majlis kebangsaan OKU, betul dia ada tugas dia kat situ. Dan jangan harap, misal kata kalau Kak Rohana dipilih, ataupun saya dipilih, ataupun Syafiq dipilih, belum tentu kita boleh buat sesuatu dalam majlis OKU. Sebab tahun lepas, untuk makluman, mungkin saya silap, dalam bulan 12 saya dapat maklumat, sehingga bulan Oktober tahun lepas, majlis OKU hanya bermesyuarat 2 kali sahaja. Sepatutnya dalam akta paling kurang dia ada 3 kali mesyuarat. Jadi yang majlis yang mesyuarat yang sekejap tu pun bincang perkara touch and go je. Cuma yang hasil yang ada sekarang ni access audit. Access audit tu hasil daripada majlis OKU.
Jadi dia bukan satu perkara yang mudah. Even kalau siapa-siapa yang boleh masuk majlis OKU, banyak benda dia tak boleh buat. Kita ada yang outspoken, betul-betul outspoken masuk dalam majlis OKU. Akhirnya letak jawatan, saya tak sebut nama dia. Sebab dia tak boleh berfungsi. Jadinya, cadangan saya, macam kita sebut daripada awal tadi, unity, makna kesatuan community OKU sekarang tiba masanya, mahu tak mahu kena bersatu secukup-cukupnya. Okey? Mana tak perlu, mana kita jangan tambah. Okey, aku nak buat persatuan baru. Batma Presiden, Faizal SU. Dah cukup, kita dah cukup persatuan. Please, tolong. Sebab sekarang ni kita kena bersatu betul-betul. Cari jalan macam mana untuk bersatu, satukan suara. Okey, jadi di situ mungkin kita boleh fikir sama ada kita boleh menggerakkan MCD ataupun selain-lainnya macam mana boleh betul-betul berfungsi. Itu mungkin kita boleh bincang terus macam mana lepas ni. Memang saya mengharapkan betul-betul kesatuan OKU dapat diwujudkan supaya isu OKU dapat naik macam mana isu Felda, dapat naik macam mana isu orang asli. Hello brother, orang asli ada 112,000 di Malaysia banding dengan OKU. Tapi orang asli dia demo dekat Putrajaya, tu Kerajaan Pening. Jadi itulah masanya lah untuk OKU bersatu betul-betul, bersatu suara. Jadi antaranya sekarang ni isu kita banyak. Jadi kita dah compile isu-isu OKU, general isu, bukan secara spesifik. General isu kita dah compile dalam memorandum OKU Bangkit. Justru sesiapa yang tak ada lagi OKU Bangkit punya memorandum tu, dengan akta OKU boleh email kat saya boleh bagi. Kita sebarkan terus. Di mana kita sebut, di mana kita berucap, kita cerita benda yang sama ya. Biar satu suara. Dan di situlah kita sebenarnya kita mengharap betul-betul ada kumpulan ataupun ada leaders, ada orang yang boleh bawa isu OKU ke tengah masyarakat, biar kerajaan dengar, untuk kerajaan ambil perhatian. Itulah apa tu yang masa dia memang dah tiba. Kita tak boleh cari jalan untuk berpecah, jangan mundurin jari antara satu sama lain. Dalam ni kita ada banyak kategori kecacatan, dari segi OKU penglihatan, OKU learning disabled dan sebagainya, OKU anggota dan betul. Cukup, kita dah cukup untuk bertelagak sama sendiri. Sekarang ni masa terbaik untuk kita bersatu. Boleh? Jadi itulah kita cari jalan untuk bersatu sebab isu kita memang banyak, teramat banyak sangat. Okey, jadi itulah apa yang respon saya boleh cerita dengan tentang majlis OKU. Jadi mahu tak mahu, majlis OKU akan berfungsi, kerajaan akan berfungsi kalau OKU bersatu. Tak ada cara lain dah. Okey, jadi yang lebih pada tu kawan-kawan saya akan sebut Edmund dan Sunyu, dan insya-Allah pakar doa kita akan cari the best case untuk to be tested in the court, dan case ni akan jadi senjata terbaik untuk kita buat advocacy yang seterusnya. Sekian, terima kasih.